lupa nak masukkan apa nama YouTube dia tu dalam grup balik lah. Tak apa, nanti cik masukkan balik lah. Cuma kalau pakai, tapi kalau dah tak pakai tak apa. Okay, cuma akan masuk nantilah. Okay. So untuk hari ni nak sharekan yang PowerPoint berkenaan ikatan kimia. Okay. So dalam tajuk ikatan kimia ni setakat ni okey ke tak okey sebenarnya? Apa dia? Sekat. Ya, Dia sekat-sekat. Macam memang kat sini pun line pun kurang clear. Okey ke tak okey? Setakat ni lah sebenarnya ikatan kimia ni. Ada okey, ada tak okey. Hello. Kak Baki sendiri okey ke tak okey dengan tajuk ikatan kimia ni? Susah, rasa susah ke rasa mudah ke? Ada okey, ada tak okey. Yang mana yang tak okey tu? Okey. Kalau ikut secara umumnya, semasa kita bincang tajuk jadual berkala tu pun dah adalah sentuh sikit-sikit berkenaan ikatan kimia. Cuma cabaran untuk pelajar yang KSSM ni dan juga guru-guru yang terlibat dengan KSSM ni sebenarnya adalah untuk ikatan ada 3 ikatan yang terakhir tu yang didetailskan dalam kurikulum lah. Jadi kadang-kadang kalau ni cik faham lah, kalau kat sekolah pun kalau cikgu-cikgu pun kurang menekankan tu mungkin kurang mahir, kurang familiar lagi dengan tajuk tu, iaitu ada ikatan hidrogen, ada ikatan logam dan juga ikatan datif. Yang tu yang mungkin kalau dalam perbincangan cikgu-cikgu kebanyakannya akan slow sikit. Tapi insya-Allah lah kita cuba kuasai. Okay, so dalam tajuk ikatan kimia ni, macam tempoh hari banyak yang ditanya juga dalam soalan jadual berkala sebab dia ada pair kat situ. Sebab dalam jadual berkala ada logam, ada bukan logam. Dalam tajuk ikatan kimia, ada ikatan antara logam dengan bukan logam, ada ikatan antara bukan logam dengan bukan logam. Itu yang utama. Yang tu tak masuk hidrogen, ikatan datif, ikatan logam gitu. Itu hak utama yang awal, iaitu kita ada 2 dipanggil ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Okey. So mula-mula kita tengok dulu apa itu asas pembentukan sebatian. Maksudnya nak bagi faham kenapa perlu bentukkan sebatian. Kenapa dia perlu combine? Sama ada logam dengan bukan logam ke ataupun di antara bukan logam dengan bukan logam. Konsep dia senang satu saja, semuanya adalah untuk mencapai, tak ada kat sini. Semuanya adalah untuk mencapai kestabilan. Sebab apa? Unsur-unsur yang lain daripada semua kumpulan yang lain kecuali kumpulan 18. Sekarang ni yang kita ada unsur yang yang stable adalah hanya kumpulan 18. Okey, kumpulan 18 saja yang stable. Okey nah, hak ni yang stabil. Jadi kenapa dia stabil? Sebab dia punya susunan elektron tu 2 2 8 2 8. Okey. Jadi untuk kumpulan 18 dia memang dah stable sebab mempunyai susunan elektron duplet, susunan elektron oktet. Tetapi kumpulan lain mereka tak ada susunan ni, jadi semuanya akan berusaha supaya dapat mencapai seperti mana kumpulan 18. Maka sebab itu akan berlaku tindak balas. Dan tindak balas konsepnya supaya dapat jadi 288 kat belakang ni, dia boleh sama ada menderma, menderma elektron, menderma elektron, sama ada dia boleh terima elektron, ataupun dia kena kongsi elektron. Jadi untuk yang derma yang terima ini hanya berlaku dalam sebatian
ion ataupun dalam ikatan ion. Untuk yang kongsi elektron ni yang berlaku dalam kovalen. Okey. Sekejaplah. Ali nak masuk. Okey. Okey, jadi konsep dia macam tu lah. Ion untuk jadi sebatian ataupun menjadi ikatan ion perlu ada derma, perlu ada terima, dan untuk kovalen mesti ada kongsi. Okey. Jadi seterusnya pembentukan sebatian. Hak ni biasa. Natrium dipanaskan ni. Okey. Hak ni tindak balas, konsep dia adalah tindak balas antara natrium dengan gas klorin je lah. Okey. Membentuk sebatian, okey, dan sebatian ni adalah sebatian ion. Okey. Mana nota ni? Ni tak cerita dah. Ni ayah cik tak tengok dah sebab ni dah explain dekat slide tadi tu. Konsep dia tu adalah untuk mencapai, ni ada kat sini. Okey. Konsep dia adalah untuk nak mencapai susunan elektron, duplet dan oktet yang stabil. Dia sebenarnya bukan dan ni atau. Okey nah. Okay, kalau dalam marking kita alert ni perkataan ni. Susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okey. Jadi benda ni yang kita nak cari, maka wujudlah dua jenis ikatan iaitu ikatan ion. Okey. Wujudlah dua jenis ikatan iaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Okey, kita boleh laju lagi. Ni ada dalam buku teks tingkatan 4. Okey. Boleh faham ke cerita dia ni? Saya ada satu elektron, saya pun ada. Boleh faham. Okey. Jadi konsep dia macam tu. Bila dia ada satu elektron valen, untuk nak capai supaya jadi susunan oktet, dia lebih mudah keluarkan. Okey. Kalau dia sudah ada 7 untuk nak jadi 8, dia lebih mudah terima. Macam tu. Itu je konsep dia. Dia buat dengan bentuk kartun-kartun ni. Okey. Okey, mana lagi? Dan untuk pembentukan kovalen adalah yang ni dia kongsi sama-sama. Dia konsep dia adalah berkongsi. Kalau dia sudah ada satu atom H, kalau kat sini yang seperti dia contoh, ada sudah satu satu elektron valen, maka tak jadi duplet sebab ada satu elektron valen. So dia berkongsi dengan hidrogen yang satu lagi supaya dapat jadi 2. Okey, tapi bukan hak dia dua-dua. Okey, mereka berkongsi. Jadi bila berkongsi dapat duplet, maka dia perlu bersamalah untuk menghasilkan sesuatu yang stabil. Dia konsepnya macam ni. Sewaktu hidrogen duduk sorang-sorang, sewaktu hidrogen dia duduk sorang-sorang macam ni, ini hidrogen atom. Okey. Masa ni dia adalah tak stabil. Okey nah, dia tak stabil. Tetapi bila dia dah wujud sebagai gas hidrogen, dia combine, pada masa ni stabil. Sebab itu hidrogen atom secara semula jadi tidak wujud. Tetapi dia wujud sebagai gas hidrogen. Tapi gitulah. Hidrogen gas terdiri dari 2 atom dan mereka berkongsi elektron valen masing-masing. Itu je. Okey. Belum sampai soalan lagi. Ikatan ion. Okey. Ikatan ion. Ni penerangan balik hak atas tadi. Iaitu diberi dan terima. Derma dan terima. Okey. Yang ni rasanya ayah cik tak explain lama-lama lah bahagian ni. Ni simple saja sebenarnya. Dia ada satu elektron valen, dia derma. Dia ada 7, dia minta daripada orang yang ada 1 ataupun 2. Okey, kalau dah ada 7, dia nak cari lagi elektron untuk lengkapkan jadi 8. Okey, hak ni pun explanation masa tingkatan 4. Okey, mudah je. Okey, cuma ayah cik nak ingatkan, kalau dalam soalan SPM, masa nak lukis, soalan minta lukis pembentukan ion ataupun pembentukan sebatian. Okay, jangan lupa, hak diingatkan, bulatan pertama pada bahagian tengah itu dikira nukleus. Okay, ramai calon yang tak buat tu.
kebanyakan calon, kebanyakan dia akan lukis Na bulatan pertama, terus dia letak simbol elektron. Nah, ni salah lah. Okey. Ya, jangan lupa yang tu. Itu je lah yang nak ingatkan. Okey. Atom yang pertama ada satu elektron, derma pada atom yang kedua satu lagi. So, cukup. Ini konsep biasa saja. Okey, pembentukan ion fluorida untuk pembentukan ion negatif, dia ada 7, dia terima satu elektron masuk supaya jadi 8. Okey, itu biasa. Pembentukan ikatan ion, bila satu dah jadi charge positif sebab buang elektron tadi. Okey, sebab dia dah keluarkan satu elektron. Okey, yang satu lagi dia dah terima elektron, so dia akan jadi ion negatif. Okey, hak ni jadi ion positif. Okey, maka berlakulah tarikan antara ion positif dengan negatif. Okey, konsep biasa. Okey, ikatan kovalen adalah ikatan yang berlaku bila berkongsi. Okey, yang ni dia bagi analogi ikatan kovalen yang berlaku pada pada atom karbon. Okey nah. Karbon bersama karbon yang lain, okey, mereka dah pun ada 4 elektron valen. Okey nah. Kalau ikutkan karbon, susunan dia adalah 24. Macam mana tahu? Kan ada suruh hafal unsur pertama, atom unsur pertama sampai ke unsur 20. Jadi karbon ni adalah atom ataupun unsur yang ke-6. Bila 6, ada 6 proton, 6 elektron. Sebab tu kita ingat dia punya susunan elektron 24. Jadi kita tahu 4 tu elektron valen. Setiap elektron valen tu, okey, bergabung pula, berkongsi pula dengan elektron valen karbon hak lain. Okey. Bergabung, dia banyak bergabung, tak habis-habis. Besar molekulnya. Jadi menghasilkan satu bahan yang dipanggil berlian. Yang ni kuat ni. Berlian ni adalah suatu bahan yang kuat. Kenapa? Dia adalah terdiri dari gabungan banyak atom karbon. Kalau zaman dulu-dulu ada disebut rantai molekul raksasa pun ada juga, nak menunjukkan yang dia tu besar. Okey nah. Okey, hak ni karbon pertama dengan karbon ni dia ada ikatan kat sini. Elektron valen dia ni. Okey, hak belah bawah ni ada lagi dengan karbon hak seterusnya pula. Okey, banyak bergabung. Jadi menyebabkan berlian adalah satu bahan yang kuat. Okey nah, kuat. Bukan dari segi kita tak compare takat lembu takat dinding ni. Dari segi kekuatan sampai dia boleh digunakan untuk potong kaca. Okey. So ikatan kovalen. Cuma kena ingat ikatan kovalen tu adalah di antara bukan logam, okey, bersama bukan logam. Okey, bukan logam dengan bukan logam. Hak ni Kak Baki ingat kan? Hak ion tadi logam dengan bukan logam. Hak tu simple. Hak tu ingat kan? Ya. Kalau nak tanya dalam soalan objektif pun macam itulah. Dia akan letak dalam jadual berkala, di sebelah kotak logam, di sebelah kotak bukan logam. Antara unsur berikut yang manakah akan membentuk sebatian ion? Antara kombinasi atom berikut yang manakah sebatian kovalen? Tu pandai-pandailah. Kita ambil logam ataupun bukan logam. Okey, so ikatan kovalen. Seterusnya, ni yang terhasil. Okey, ikatan kovalen ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil ikatan tunggal. Okey, bagi ahli yang baru masuk, okey, bila sebut ikatan tunggal tu apa maksud? Ikatan tunggal adalah merujuk kepada sepasang elektron yang dikongsikan. Elektron yang dikongsi. Macam mana kita nak tahu sepasang? Bila tahu sepasang, ada 2. Okey nah, ada 2. Satu dikongsikan oleh atom yang pertama, satu lagi dikongsikan oleh atom yang kedua. Ini dia tunjuk contoh mudahlah, karbon dengan karbon. Okey, tapi sebenarnya ni tak komplit lagi ni. Contoh ni sebenarnya tak komplit ni. Kenapa tak komplit agaknya Kak Balkis? Hak ni tak sesuai sebenarnya ni. Kenapa agaknya? Kenapa tak sesuai contoh C ni?
Habis tu ayah cik tunjuk tu sebab ambil slide pada orang je, nak modify je. Kenapa tak sesuai? Sebab kalau kita hanya lukis ikatan antara karbon pertama dengan karbon kedua ni, kita dapati elektron yang berada di petala kedua belum lagi capai susunan oktet. Iaitu walaupun dia dah berkongsi satu, maksudnya dia cuma dapat 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Susunan elektron valen dia tu baru 5 hasil dari perkongsian. Kalau 5, belum lagi 8. Belum lagi lah. Ini sebenarnya, kalau ikut sebenarnya, dia kena lukis lagi ni. Dia kena lukis perkongsian dengan atom karbon hak sebelah sini, atom karbon belah sana, atom karbon belah atas. Okay. Baru cukup 8 sebenarnya. Tapi ini dia mungkin dekat slide ni dia nak tunjukkan berkongsi sepasang. Sepasang kasut. Sepasang apa benda lagi? Sepasang maksudnya ada 2 atom lah kat sini. Okay. Ikatan kovalen yang kedua adalah ikatan kovalen ganda 2. Mana ni? Ikatan kovalen ganda 2. Kalau tunggal, sepasang. Kalau ganda 2 adalah ada 2 pasang. Ataupun dalam kata lain, ada 4 elektron yang terlibat dalam perkongsian. Perkongsiannya melibatkan 4 elektron. Itu aja. Okey. Dan berkongsi tu kena setempat. Dia tak boleh 2 tempat. Contohnya, kalau kita tengok kat sini ni, okey, antara atom O dengan atom O ni, atom O pertama ada 6 elektron valen, atom O kedua pun ada 6. Jadi dua-dua, ya. Slide dekat kata tunggal ya, lagi. Bakis. Oh, dah bergerak dah. Dia tak gerak Tak. Okey. Oh, tak gerak. Okey. Rasanya hak dekat kakak Bakis ni tersangkut. Ali, dia yang dekat skrin Ali. Slide mana? Ikatan tunggal ke dekat hak oksigen tu? Slide 20. Oh, sangkut. Ikatan tunggal. Slide 20. Okey, kejap. Kita stop sharing. Ikatan tunggal. Okey, kita stop sharing. Kita share semula. Okey, kalau sekarang ni naik tak? Naik. Naik dah. Naik slide 22. Ni ikatan tunggal. Hak ni tak ditunjukkan detail sangat tadi. Okey. Terus pergi ke ikatan ganda 2. Okey, tapi alang-alang dah ni kita tengok semulalah slide yang nombor 22 ni. Okey. Ini hanya untuk silibus KSSM. Kalau dulu-dulu tak ditekankan sangat. Tapi kalau dah masuk universiti nanti, untuk susunan elektron ni, dia ada beberapa jenis lah. Mengikut ahli sains yang memperkenalkannya. Jadi salah seorangnya adalah Lewis. Okey nah. Kalau Lewis ni dia terkenal dengan struktur Lewis. Yang Lewis ni dia mudah sebenarnya. Dia buat susunan elektron sebab diketahui untuk sesuatu tindak balas berlaku, dia hanya melibatkan elektron pada petala valen saja. Petala yang kat luar sahaja. Jadi Lewis ni dia nampak macam pemalas sikit lah. Okay, kalau klorin sebenarnya, kalau ikutkan susunannya adalah atom klorin 2, 8, 7. Kalau hak kita dah belajar sebelum ni, kita akan lukis petala pertama, 2 dan 3 ni semua sekali. Tapi Lewis ni nampak macam malas sikit. Okay, dia cuma lukis kedudukan elektron pada petala terakhir yang 7 ni saja. Sebab apa? Sebab 8 dengan 2 ni tak ada apa-apa berlaku kalau berlaku tindak balas kimia pada klorin. Okay, 8 ni tak keluar, 8 ni tak masuk, 8 ni tak ada kongsi-kongsi. Yang berlaku adalah pada elektron valence. Itu ajalah yang diperkenalkan oleh Lewis. Dan Lewis memperkenalkan daripada berserabut-serabut dengan simbol-simbol elektron dekat keliling ni, dia wakilkan dengan simbol dash ni, sempang ni. Okey?
Hanya untuk elektron yang berkongsi sahaja dia wakilkan. Okey, asalnya elektron yang berkongsi yakni elektron dari klorin pertama, elektron dari klorin kedua, maka dia wakilkan dengan tanda dash. Itu untuk memudahkan lah. Okey, itu Lewis. Okey, kalau nak tanya pun lukis ikatan, lukis sebatian terbentuk menggunakan struktur Lewis. Itu je lah. Maksudnya kita tak payah lukis hak belah-belah dalam. Kita lukis hak belah-belah elektron valen itu sahaja. Okey. Kalau soal lukis susunan elektron bagi sebatian terbentuk menggunakan struktur Lewis. Okey. Ni berlian dah sebut tadi. Ikatan ganda dua. Okey. Ni ikatan ganda dua yang nak sebut tadi adalah bila sebut ganda dua mesti ada dua pasang. Tadi ada satu pasang aja yang berikat. Sepasang bermaksud dua elektron. Jadi bila ganda dua ada 4 elektron yang terlibat. Okey. Contoh yang dia bagi kat sini adalah oksigen. Jadi oksigen masing-masing sebab tak cukup dua, maka masing-masing akan berkongsi dua elektronnya. Dia konsep dia macam tu je. Okey. Untuk ikatan kovalen, kalau dia tak cukup 3, berapa elektron yang dia nak kongsi? 3 juga. Kalau dia tak cukup 2, berapa elektron dia nak kongsi? 2 juga. Okey. Cuma kena tengok pasangan yang nak dikongsikan tu, berapa yang sanggup dikongsikan oleh satu lagi. Sebab contoh yang dia bagi ni macam mudah. Okey. O dengan O dengan O. Okey, kita tambah. Senang, kita tambah satu lagi slide. Okey. Okey, katakanlah, okey, contoh kalau kita nak kovalenkan ikatan antara karbon dengan oksigen. Okey, dengan oksigen. Jadi karbon kita tahu susunannya adalah 24. Oksigen susunannya adalah 26. Macam mana tahu? Tadi pun dah cakap, untuk unsur pertama sehingga unsur yang ke-20 kita hafal. Okey. Jadi oksigen adalah unsur ke-8 dalam kotak. Jadi susunannya 26. Kita tengok kat sini. Karbon ada 4 elektron valen. Maksudnya dia nak 4 lagi elektron. Oksigen dia ada 6 elektron valen. Dia nak 2 lagi elektron. Ni nak 4 lah. Okay. Jadi karbon ada 4 elektron valen. Nak lagi 4. Nak minta dari siapa? Minta dari O. O kata, aku tak boleh bagi 4 sebab aku ada 2 je yang nak dikongsikan. Sebab itu, jadi hak O ni yang nak 2 lagi pun minta daripada karbon, nak 2 dari sini, 4 dari sini. Jadi oleh sebab itu, kita buat cross macam ni, 2 dihantar kepada karbon, 4 dihantar kepada oksigen dan kita permudahkan. 2 bahagi 2, 1, 4 bahagi 2, 2. Maka kita perlu gunakan dalam pembentukan sebatan ini adalah CO2. Sesuailah. Karbon tadi nak berapa elektron? 4. Tapi oksigen cuma boleh bagi 2. Maka memerlukan gabungan 2 oksigen untuk mencukupkan 4 yang diperlukan oleh karbon. Okey? Karbon nak bagi 4. Oksigen kata aku nak 2 je. Oksigen kata aku nak 2 je. Karbon kata tak boleh nak bagi 4. So oksigen kena cari geng untuk terima 2 masing-masing daripada karbon. Okey nah, kalau kita tunjuk hak ni, kita guna struktur Lewis nah. Okey, jadi karbon dia sudah ada 4 elektron valen. Okey. Bulatan pertama nukleus, bulatan kedua 2, bulatan kedua untuk ni 4. Okey, oleh kerana karbon pun tahu dia nak terima 2 oksigen. Jadi dia letak siap-siap belah kiri 2, belah kanan pun 2 elektron valen dia. Okey, jadi hak belah sini akan berkongsi dengan oksigen. Oksigen pula kecil pula ruang tu. Okay, boleh tarik tak? Boleh tarik. Boleh tarik rupanya. Okey.
Boleh tarik turun ke bawah sikit. Okey. Okey, hak lain ni kita padam. Okey, kita padam sikit, kacau. Okey, kita rukir balik. Okey, jadi oksigen pun kat sini 26, asalnya 26. O, bulatan pertama nukleus. Bulatan seterusnya adalah untuk petala pertama. Dan bulatan yang kedua tu petala kedua. Okey. Dan satu lagi. O, bulatan pertama nukleus. Bulatan ni adalah petala pertama terisi oleh 2 elektron dan petala seterusnya terisi oleh 6 elektron dia. Okey, cuma 6 tu 2 ready siap-siap untuk berkongsi. So, ni yang kata ada 4 elektron tu. Okey, 1 2 3 4. Ni lupa nak letak ni satu lagi. Okey, kat sini pun ada 1 2 3 4. Dan macam ni bukan ikatan ganda 4 lah. Sebab di satu tempat yang sama, ni di satu, okey, guna pen lain lah. Di satu tempat yang sama ni, ada 4 saja elektron. Ni pun sama. Di satu tempat ni ada 4 elektron saja. Sebab tu kita kata ganda 2 ataupun ikatan ganda 2 lah. 4 elektron. Kalau dia duduk setempat semua, barulah dipanggil ganda 4. Contohnya, ada 4 yang di sebelah sini. Okey, ada 4 yang di sebelah satu lagi. Kalau macam ni, barulah dipanggil ganda 4. Dia duduk setempat. Okey, hak ni, belah sini cuma ada 4, sebelah sini ada 4. So, ganda 2. Okay, mudah. Rasanya kakak Baki cepat sikit lah faham. Sebab pernah belajar. Okay. Seterusnya kita ada ikatan ganda 3. Itu sama je lah dengan hak tadi tu. Sebab sekarang ni kita ada 3 pasang elektron. Pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga. So panggil ganda 3. Okay. Dan contoh untuk ganda 3 ni memang satu-satunya banyak digunakan adalah nitrogen gas. Okay. Sebab nitrogen ada 5 elektron valen. Dia ada susunan dia 2, 5. Dia ada 5 elektron valen. Dia je yang nakkan 3 lagi elektron. Tu yang terbentuk ikatan ganda 3. Tapi kalau untuk ikatan ganda 2 tu ada beberapa contoh lah. Macam contoh dalam slide ni dia bagi ikatan untuk gas oksigen. Yang ni kita bagi contoh untuk ikatan untuk CO2. So ada beberapa contoh lah kalau ikatan ganda 2. Okey, ikatan ganda 3 nitrogen. Okey, ini pembentukan dia senang. Okey, membandingkan ikatan ion dengan ikatan kovalen. Konsep dia hak paling penting adalah okey, semua sama. Semua melibatkan elektron valen saja. Okey, tak ada kena-mengena dengan elektron hak yang duduk kat dalam. Semuanya bila menderma ke, berkongsi ke, semuanya akan capai susunan elektron duplet ataupun oktet. Okey. Bezanya ion ada derma, ada terima. Ataupun dalam perkataan mudah dia, pemindahan berlaku. Kalau untuk kovalen adalah perkongsian. Okey. Yang ni membentuk sebatian ion, yang ini membentuk molekul kovalen. Yang ini logam dengan bukan logam, ikatan ion, ikatan kovalen, bukan logam. Okey, kita lajukan. Okey, yang ni yang antara yang baru dalam silibus KSSM. Iaitu dipanggil ikatan hidrogen. Tapi mudah juga sebenarnya, okey. Cuma sebelum ni tidak diterapkan kepada pelajar di peringkat sekolah menengah, itu aja. Bila sebut ikatan hidrogen, of course, nama pun ikatan hidrogen, so dia wajib ada hidrogen. Jadi kalau dalam molekul itu tak ada hidrogen, boleh tak membentuk ikatan hidrogen? Tak boleh Nehi? Tak boleh. Okey nah. Jadi ikatan hidrogen ni pula kita nak tahu hidrogen ni nak ikat dengan siapa? Okey? Dia ada syarat dia. Ikatan hidrogen ni hanya berlaku
di antara hidrogen dengan atom yang bersifat keelektronegatifan tinggi. Okey. Jadi yang baru jumpa macam Ali tak pernah dengar ni. Istilah apa? Keelektronegatifan. Okey, sebab Ali dalam jadual berkala pun dia tak habis belajar lagi. Okey, apa itu elektronegatif? Kita ambil istilah ni dulu. Okey, apa itu elektronegatif? Ingat untuk ikatan hidrogen syarat pertama dia mesti ada adalah mesti ada hidrogen. So kalau dalam molekul tu tak ada hidrogen, tak jadilah ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen ni berlaku di antara siapa? Hidrogen dengan unsur ataupun atom yang sangat ataupun yang tinggi keelektronegatifan. Elektronegatif tu apa? Elektronegatif ni adalah okey, kita tukar color. Okey, elektronegatif ini adalah suatu atom yang cenderung untuk terima elektron, ataupun dalam kata lain dia cenderung untuk jadi negatif ion sebenarnya. Jadi untuk atom-atom ini selalunya yang duduk dekat mana? Dekat kumpulan 15, kumpulan 16, kumpulan 17. Kenapa? Sebab kumpulan 15 dia ada 5 elektron valen. Jadi nak ambil 3. Bila ambil 3 elektron, maka jadi negatif ion lah dia. Kumpulan 16, dia ada 6 elektron valen. So dia nak ambil 2 tambah 2. Okey, 5 ni nak kena tambah 3. 3 apa? 3 elektron tambah 2 elektron. Hak 17 ni dia sudah ada 7. Nak tambah lagi 1 elektron. Jadi mereka ni cenderung terima elektron, ambil elektron. Maka kita, elektron ni kan charge negatif. Ya, dah tulis pun kat sini. Charge negatif. Maka mereka ini dalam kumpulan 15, 16, 17 ni dikatakan elektronegatif. Jadi, kalau hidrogen jumpa dengan kalium, adakah akan terbentuk ikatan hidrogen? Tidak. Kenapa? Sebab kalium adalah satu atom yang cenderung untuk jadi ion positif. Bukan elektronegatif. Bukan nak jadi ion negatif. Boleh? Boleh nak? Jadi ikatan hidrogen dengan kalium tak jadi. Dengan magnesium, boleh kata dengan semua logam takkan jadi. Sebab logam akan jadi ion positif. Jadi ikatan hidrogen ni akan berlaku dengan suatu bahan, suatu atom yang akan jadi ion negatif. Okey, jadi kita antara yang bahan-bahan yang jadi ion negatif tu adalah nitrogen. Sebab dia ada 5 elektron valen. Okey nitrogen. Oksigen sendiri dalam dalam air, ni mau contoh yang bagi air ni, okey. Dalam air sudah ada hidrogen, sudah ada oksigen. Okey. Dan air yang pertama ni, molekul air yang pertama ni sebab dalamnya ada H. H dia ni ada rasa tertarik dengan O yang duduk dekat molekul kedua. Mana pen dia? Dia rasa tertarik dengan O yang duduk dekat molekul air hak lain. Jadi hak ni pun dipanggil ikatan hidrogen. Boleh Okey, lagi atom yang keelektronegatifan tinggi, fluorin. Ini dalam geng kumpulan 17. Ini contoh. Boleh okey. Jadi sebenarnya antara molekul air ni, sebab dia molekul, okey, sebelum ni pun kita pernah belajar, kita pernah cerita, jika dalam molekul, okey, sebatian kovalen, dia sudah pun ada daya tarikan antara zarah. Sudah pun ada tarikan. Kenapa tak keluar pen? Dia sudah pun ada daya tarikan. Tu tak keluar. Okey, kat sini keluar. Kat sini kenapa tak keluar T? Tarikan. Dalam molekul kovalen, dia sudah ada tarikan antara zarah. Sebenarnya dah ada dah pun. Okey, iaitu kita panggil Van der Waals force.
daya tarikan van der Waals. Tetapi oleh kerana ada lagi ikatan hidrogen, sebab itulah takat lebur, takat didih air ni kita kategorikan tinggi jugalah sebab dibantu oleh ikatan hidrogen. Boleh ha? Kalau dalam gas klorin, contohnya lah. Kalau kita ambil contoh gas klorin. Saat kita tambah. Delete. Kalau kita ada contohnya gas klorin aja. Kalau gas klorin sahaja. Maksudnya ikatan antara klorin dengan klorin seperti hak slide tunjuk tadi tu. Dalam ni ada ikatan hidrogen tak? Tak ada. Dalam ni tak ada ikatan hidrogen. Jadi yang dia cuma ada adalah daya tarikan antara molekul dia tu hak van der Waals semata-mata. Maka rasa-rasanya takat lebur klorin kalau kita banding, takat lebur klorin kalau kita banding dengan air, mana lagi tinggi takat lebur? Mana lagi tinggi? Dengan takat didih lah, sekali dengan takat didih. Kerana adanya ikatan hidrogen tu, takat lebur, takat didih air lagi tinggi dari klorin. Nah, kalau kita nak explain lebih ni, sebab dalam air sudahlah ada ikatan van der Waals. Klorin pun ada van der Waals. Tapi dalam air ada ikatan hidrogen. Dalam klorin tak ada. Jadi ia boleh menambahkan kekuatan ikatan antara molekul air itu. Ni dia tunjuklah ni. Ni contoh air. Ni dalam ni sudah ada ikatan. Ni antara O dengan H ni sudah ada ikatan kovalen. Sebab dia berkongsi elektron. Ada tarikan kovalen. Antara molekul ada van der Waals. Lepas tu hidrogen dengan O daripada molekul hak lain masih lagi ada ikatan hidrogen. Tu yang dia jadi kuat. Kuat ikatannya. Tambah-tambah lagi. So peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan harian. Hak ni cerita kalau dalam buku teks banyak cerita tentang rambut. Dalam rambut komponen yang membentuk rambut dia ada protein sebenarnya. Pada rambut tu ada protein. Protein. Dalam struktur protein, yang ni kalau tengok dalam tajuk tingkatan 5 lagilah nampak. Dalam struktur protein sebenarnya dalam badan manusia sekalipun dia ada banyak sebatian karbon. Sebatian karbon ada hidrokarbon, ada H, ada O dan sebagainya. Oleh kerana ada O dan H itu, maka berlakulah daya apa yang kita panggil sebagai ikatan hidrogen ini antara protein rambut pertama dengan protein rambut kedua. Tapi banyak setakat yang kita duk cerita sekarang ni ikatan hidrogen adalah duk nampak H dengan O. Tapi ingatlah, bukan H dengan O sahaja. H dengan siapa lagi boleh? H boleh dengan nitrogen, juga boleh dengan fluorin. Cuma contoh banyak digunakan adalah H dengan O. Jadi bukan H dengan O je ikatan hidrogen. H dengan mana-mana atom yang bersifat elektronegatif. Jadi dalam protein ni dia kata kalau struktur rambut, kenapa rambut basah jadi melekat? Sebab berlaku ikatan hidrogen. Asalnya ikatan hidrogen ni sesama rambut aja. Tetapi bila air, kan dalam air pun ada H2O. Jadi H yang dalam air ni pun akan membentuk ikatan hidrogen dengan O yang ada pada rambut. Jadi bila dia mengikat, kan kita kata ikatan, mengikat, dia sendiri mengikat pada rambut pertama, dia juga mengikat pada rambut kedua. Jadi menyebabkan rambut yang basah itu melekat-lekat. Kenapa melekat-lekat? Sebab diikat oleh ikatan hidrogen yang ada, yang dibawa, yang dicetus. Perkataan-perkataan sewaktu dengannya, yang dicetuskan oleh air. Yang dicetuskan oleh air. Seterusnya. Rambut melekat. Inilah ceritanya. Kemudian
pembentukan ikatan hidrogen. Ni sama protein rambut tadi ni. Okey. Ni dia bagi situasi lain pula. Bila kita nak selak kertas, tangan kita kering, nak pegang kertas, tak lekat. Okey. Jadi kenapa bila kita letak jari kita dekat, selalunya dekat air liur lah senang. Kalau hak ni dia kata letak dekat air. Dekat air ni jarang orang nak pergi cari air untuk nak buat ni. Selalunya kita letak je kat lidah tu, jadi basah-basah dekat tangan tu. So bila sudah ada air dekat tangan, dekat kertas yang terdiri dari selulosa. Selulosa ni pun ada O dalamnya. Bahan dalam selulosa ni ada O. Maka ikatan hidrogen terbentuk pada air yang ada dekat tangan dengan H, dengan O, selulosa yang ada pada kertas. Sebab tu dia akan melekat. Itu aja. Okey. Lain lagi. Apabila ada ikatan hidrogen, dia mempengaruhi takat lebu dan takat didih. Ni dia. Okey, sebab itulah dia takat didih dan takat lebu. Mana tak ada tulis kat sini. Sekali dia sebenarnya. Kat sini dia tulis takat didih je. Okey. Sebenarnya dua-dua mempengaruhi. Dipengaruhi oleh ikatan hidrogen. Jadi etanol ni pun kalau ikut dekat suhu bilik, asalnya dia adalah dalam bentuk cecair. Etanol, propanol, butanol. Jadi kalau compare dengan gas hidrogen. Kalau gas hidrogen ada ikatan hidrogen tak? Nak tanya. Dalam gas hidrogen ada ikatan hidrogen tak? Tanya Ali dulu. Dalam gas hidrogen ada ikatan hidrogen tak? Ada. Ikatan hidrogen tadi macam mana? Antara hidrogen dengan atom yang elektronegatif, iaitu hidrogen dengan siapa? Hidrogen dengan O, hidrogen dengan nitrogen, hidrogen dengan fluorin tadi. Kalau dalam hidrogen dengan hidrogen ada tak? Termasuk tak? Dalam gas hidrogen ni, dia adalah hidrogen dengan hidrogen aja. Maka bukanlah, tak adalah kat sana. Bila tak ada kat sana, menyebabkan takat lebu, takat didih gas hidrogen rendah. Dalam etanol, ni formula etanol, ada H, ada O. Di antara etanol ada H, ada O. Maka terbentuk ikatan hidrogen. Jadi sebab itu takat didih, takat lebu dia tinggi berbanding gas hidrogen. Berbanding gas klorin. Sebab tu bagi contoh tadi. Dalam gas klorin ada ikatan hidrogen, langsung tak ada. Usahakan, kalau ikut klorin ni adalah atom yang elektronegatif. Tapi masalah kat sini, dia tak ada H. Maka tak ada jugalah ikatan hidrogen. Boleh? Ni kita nak tanya satu lagi. Kak Balkis, dalam amonia ada ikatan hidrogen tak? Ada. Ada. Kenapa ada? Sebab dalam amonia, selain daripada hidrogen, ada nitrogen. Nitrogen salah satu atom yang sangat elektronegatif. Ada lah. Okey. Lagi. Mana lagi? Itulah contoh-contohnya. Kalau SO2, confirm tak ada. Memang langsung. Walaupun ada O, atom yang sangat elektronegatif, tapi dalam SO2 tak ada hidrogen pula. Dia jadi macam tu. So yang ni bukan. Amonia ada. Okay. H2 tak ada. Etanol ada. Klorin tak ada ikatan hidrogen. Sama ada dia tak ada hidrogen ataupun dia tidak ada atom yang elektronegatif itu. Okey. Seterusnya. Kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Okey. Tu tadi dia sebut takat lebu. Ni takat didih. Sama je. Okey. Ulang balik je. Takat didih jadi tinggi. Tak kira lah etanol ke apa ke, janji dalam tu ada ikatan hidrogen, so takat lebu, takat didih tinggi. Okey, kita tengok hal lain lagi. Kesan lagi, ikatan hidrogen ke atas sifat fizik. Okey, dia boleh larut dalam air. Ini penting juga. Okey, kalau dulu untuk metanol, Kak Balkis lupa dah, hari tu tanya dah belajar entah sebatian karbon. Kalau metanol
Allah. Metanol. Okay. Lagi kita ada etanol. Alkohol yang kecil-kecil macam ni, kita akan kata larut campur dengan air. Okey nah. Kita kata miscible. Dalam bahasa orang putih dulu dia panggil miscible, larut campur. Kenapa ya? Sebab dalam air kan ada H2O. Dalam air ada H2O. Dalam metanol, mana-mana alkohol lah, dia juga ada OH. Ada O, ada H. Dalam air ada O, ada H. Maka antara dua molekul ini boleh membentuk ikatan hidrogen. Jadi sewaktu dia membentuk ikatan hidrogen tu, kita nampak seolah-olah dia bergabung. Jadi kita kata dia larut dalam air. Namun begitu kena ingat, kalau untuk alkohol yang besar dia punya molekul, Ali mungkin tak faham yang ini. Kalau kakak Bakis tak masuk lagi sebatian karbon pun mungkin payah faham. Sebab dia perlu tengok kepada formula struktur. Contohnya dekanol, nonanol. Kalau jenis yang besar macam tu punya alkohol, kita tak nampak dia larut. Kita nampak macam ada dua layer kalau kita campur. Okay, nah? Jadi, ni di-explain. Ketelarutan etanol adalah disebabkan oleh ikatan antara molekul etanol dengan molekul air yang ada hidrogen tu. Yang tu. Jadi, kita nampak seolah-olah larut. Okay? Nanti kalau kita ada sentuh bab sebatian hidrokarbon, sebatian karbon, nanti kita cerita lagi. Kenapa etanol larut? Tetapi alkohol yang nama besar-besar, heksanol, pentanol pula nonanol, oktanol, semua tu tak larut. Okey. Kenapa alkohol yang kecil-kecil ni adalah larut? Okey. Okey, ini explanation hak tadi jugalah. Antara air, ni air dan juga etanol. Okey. Kemudian last, sebelum kita tengok soalan, kita tengok ikatan datif. Ikatan datif, istilah ajalah bunyi macam susah. Tapi sebenarnya, mudah aja. Ikatan datif ni, kita tengok adalah berlaku sumbangan elektron. Tapi kalau kita tengok dekat kovalent tadi, ada atom pertama, dia sumbang sikit. Atom kedua, sumbang sikit. Maka terbentuklah ikatan bila berkongsi hak sikit-sikit tu. Tapi dalam ikatan datif ini, hanya satu pihak sahaja yang berkongsi. Okey nah. Kalau contoh kat sini, hak ni dia bagi ion amonium. Okey, kita tambah slide sebenarnya. Okey, ion amonium. Kalau ikutkan asal, antara N dengan H, dia akan membentuk kovalent amonia je pun. Amonia. Okey, yang ada sebenarnya asalnya adalah yang ada asalnya adalah gas amonia je. Gas amonia, NH3, iaitu nitrogen. Okey, kita ambil hak struktur Lewis dia. Nitrogen kumpulan 15, dia ada 5 elektron valen. Jadi, dia nak 3 lagi, maka 3 elektron dia tu dikongsikan dengan hidrogen. Okey. 3 dikongsikan dengan hidrogen. Ni dikongsi lah. Okey. Okey. Ini aja amonia sebenarnya. Ni struktur Lewis nah. Kalau hak biasa kita ada buat bulat-bulat tu. Okey, ni struktur Lewis. Sekali-sekala kita gunakan struktur Lewis. Bila nak jadi ion amonium, iaitu NH4 dan siap ada simbol positif. Okey, maksudnya amonia ini dia jumpa dengan satu hidrogen yang dah bercas positif. Apa maksud hidrogen bercas positif? Hidrogen sebenarnya dia cuma ada proton satu, elektron pun satu. Sebab itu cas dia adalah kosong kalau hidrogen atom aja. Tapi hidrogen ni bila dia dah hilang elektron, elektronnya ni dah hilang, maksudnya dia derma kan. Bila derma kan,
Jadi H yang baru ini protonnya masih lagi 1, elektronnya kosong. Maka jumlah casnya proton bercas positif 1, elektron tak ada. Jadi positif 1 itulah yang jadi H+. Ada lagi tak elektron dia? Dah tak ada dah. Hidrogen ion ni dah tak ada elektron. Tapi dia nak masuk dalam molekul amonia. Okey, dia nak masuk dalam molekul amonia. Bila nak masuk, okey, amonia kata boleh, tapi kita kena make sure yang duduk dekat keliling ni, petala valence ni mesti ada 8. Sekarang ni dah ada 8 dah, nitrogen ada 8 dah. 2, 4, ni 2, 4, 6, 8. Jadi bila hidrogen masuk, hidrogen dah tak ada elektron. Ngam lah. Dia boleh masuk. Sebab hidrogen tak bawa apa-apa elektron. Jadi bila dia masuk kat sana, dia masih lagi mengekalkan 8 untuk nitrogen di sekelilingnya tu. Jadi kisah yang macam ni, perkongsian yang macam ni, yang mana dia tak bawa apa-apa elektron tapi berkongsi dengan amonia, inilah yang dipanggil ikatan datif. Hanya satu sahaja pihak yang menyumbangkan elektron. Tapi dia tidak mengganggu bilangan elektron walaupun dia menyumbang. Okey. Nampak macam susah jugalah kalau kali pertama dengar. Okey. Tapi insya-Allah kita cuba tengok dalam soalan nanti. Jika jumpa, okey, kita akan cuba fahamkan dari sana. Okey, dan akhir sekali ikatan logam, rasanya kita KIV. Sebab masa pun jadi ya Allah ni dah tinggal dekat-dekat nak pukul 5 ni. Kita sharekan soalan aja. Boleh ya? Okey, kita tengok soalan. Sekejap nak tengok soalan. Oh silap, kita tengok dekat modul terus. Kita tengok dekat modul. Okay, kejap ya. Okey, nampak tak? Nampak tak share screen? Nampak? Okey, kita terus pergi tengok Kak Bakis pun tengok terus dekat soalan ikatan kimia. Ali print tak ni? Tak print je lupa. Lama dah letak dalam tu. Letak dalam grup Telegram tu. Okey, ni jadual berkala gitu. Okey, hak soalan objektif Kak bagi jawab tak? Ada nak tanya? Ni ikatan kimia. Okey. Okey, kita tengok soalan objektif dia. Okey. Apakah maksud ikatan ion? Ikatan ion mestilah ada di antara logam dengan bukan logam. Okey, kalau tengok pilihan jawapan A, macam betul. Pemindahan elektron di antara logam dengan atom bukan logam. Macam ya. Okey nah. Okey, kita tanda soalkan dulu. Okey, macam ya. Macam dah betul dah. Ikatan terbentuk melalui perkongsian. Terus kita pangkah. Okay, nah? Sebab ikatan ion melibatkan derma dan trima. Jadi pemindahan tu betul. Okey, B salah. Ikatan terbentuk melalui pemindahan elektron di antara atom logam dengan atom logam. Ni salah juga. Kenapa? Sebab dia kata atom logam dengan atom logam. Jadi C salah. Ikatan yang terbentuk melalui perkongsian terus salah. Maka jawapannya adalah A. Okey, mudah. Okay, kalau laju sangat, abang beritahu. Antara berikut yang manakah adalah sebatian ion? Jadi kalau kita tengok yang manakah kombinasi antara logam dengan bukan logam? Air salah. Hidrogen bukan logam, O bukan logam.
Hak ni pun salah. Sulfur bukan logam, O bukan logam. Amonia salah. Nitrogen bukan logam, hidrogen bukan logam. D betul sebab magnesium adalah logam, bromin adalah bukan logam. Itu sebatian ion. 3. Menunjukkan susunan elektron bagi unsur P dan Q. Bila 282 ini adalah logam, iaitu dari kumpulan 2. Dalam jadual berkala ini datangnya dari kumpulan 2. 26 ini adalah bukan logam, kumpulan 16. Okey. Apakah formula dan jenis ikatan bagi sebatian yang terbentuk dari tindak balas P dan Q? Logam dan bukan logam maksudnya ikatan ion. Ion yang kemungkinan. Hak dua ni dah boleh potong. Cuma sekarang ni kita nak tengok apa formula je yang nak keluar. Jadi oleh kerana elemen P ada 2 elektron valen, maka dia akan keluarkan 2 elektron valen tu, maka P akan jadi ion yang bercas 2 positif. Kenapa keluarkan 2? Lebih mudah keluarkan 2 daripada nak tarik lagi 6. Okay? Jadi keluar 2 elektron, negatifnya dah keluar 2, maka dia lebih proton lah. Protonnya positif. Okay? Untuk Q pula dia ada 6 elektron valen, lebih mudah tarik 2 lagi elektron. Bila dia tarik 2 elektron, dia bercas 2 negatif. Maka terbentuklah ikatan antara 2 ni. 2 kat sini, 2 kat sini, dipermudahkan satu-satu, maka formula yang keluar adalah PQ. PQ adalah D jawapannya. Tak laju rasanya. Nombor 4. Antara berikut manakah sifat natrium klorida? Natrium klorida ni adalah sebatian ion. Okey. Hak ni dalam slide tadi kita tak bincang sangat. Sorry ya. Sebatian ion sifat dia kalau keterlarutan larut air. Betul. Larut dalam pelarut organik salah. Tidak larut dalam air salah sebab dia larut dalam air. Tidak larut dalam pelarut organik betul. Okey. Kekondaksian elektrik dalam leburan boleh mengkondaksi. Kenapa? Semasa leburan ion bebas, keyword dia adalah tak nampak, sorry. Ion bebas bergerak. Sebab tu dia sebut perkataan leburan ataupun larutan kat sini. Jadi boleh kondaksi. Tidak mengkondaksi salah, mengkondaksi betul, tidak mengkondaksi salah. Jadi jawapannya adalah A. Boleh larut dalam air dan juga boleh mengkondaksi elektrik. Nombor 5. Jadual bilangan neutron dan nombor nukleon bagi atom X dan atom Y. Okey, tak ada masalah. Bilangan neutron 12, nombor nukleon 24, bermaksud proton ataupun elektron dia berapa? 12 juga. Jadi susunan elektron dia adalah 2, 8, 2. Yang ini neutron dia 8, nukleon dia 16. 16 tolak 8. Jadi proton dengan elektron dia adalah 8. Bunyi macam ada yang masuk tadi. Terkeluar. Ada siapa terkeluar ke tadi? Ali terkeluar dia. Okey. Neutron 8, nombor nukleon 16. Jadi proton atau elektron 16 tolak 8 adalah 8. Jadi susunannya adalah 2, 6. Sama macam soalan tadi. Y ni adalah bukan logam sebab kumpulan 16 ada 6 elektron valen. X ni adalah logam, kumpulan 2 sebab 2 elektron valen. Boleh mengkondaksikan elektrik dalam semua keadaan? Salah. Kenapa? Sebab yang boleh kondaksi elektrik bila mana? Bila dalam bentuk larutan ataupun leburan sahaja. Okey. Kalau dalam bentuk pepejal, tak boleh. Larut dalam air, ya. Bertindak balas dengan alkali? Tidak. Kenapa?
Kenapa tidak bertindak balas dengan alkali? Yang ni dia ada kaitan sikit. Dia dah campur dengan tajuk acid base. Kenapa? Sebab Y ni sebenarnya adalah O. Okay, nah? X ni adalah magnesium. Simbol yang sebenar. Simbol yang sebenar. Jadi bila bentuk sebatian antara Mg dengan O, dia akan dapat sebatian magnesium oksida. Dan magnesium oksida ni memang adalah sejenis base. Jadi base dengan alkali, dia adalah geng. Alkali ni juga adalah base juga, sama macam base. Jadi kalau base ni dia akan campur siapa? Bertindak balas dengan siapa? Bertindak balas dengan acid. Okey, base pun sama ni. Alkali ni dia mesti bertindak balas dengan acid. Jadi alkali ni salah. D, menghasilkan lebih banyak jelaga apabila terbakar dalam udara. Salah juga. Jelaga ni apa? Okey, kita bagi faham dah. Sebab ni dia masuk kait dengan sebatian karbon pula ni sebenarnya. Jelaga ni adalah karbon. Asap hitam, asap dari kenderaan yang asap hitam itu kita panggil jelaga. Kenapa? Sebab dalam asap tu ada karbon. Tapi bila X dengan Y bergabung, tindak balas ni bergabung, dia dapat MgO. Mana ada karbon kat dalam ni? Langsung tak ada karbon. So, confirm tak ada jelaga. Bila Mg dengan O bertindak balas, dia sebenarnya terbakar. Mana ada karbon? So, confirm tak ada jelaga. So, bertindak balas dengan asid, bukannya alkali. Jadi, jawapannya adalah larut dalam air. HA ni kenapa salah? Sebab dikata dalam semua keadaan. Sorry, silap. Bukan semua. Hanya larutan dan leburan sahaja boleh alir elektrik, kondaksi elektrik. Okey. Seterusnya, sebatian X. Ni bukan X yang atas lah. Ni X lain dah. Sebatian X mengkondaksi elektrik dalam larutan akuas atau leburan. Ia juga mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Apakah X? Jadi X itu mestilah sebatian ion. Banyak soalan ni pasal ion aja. Jadi nak tahu sebatian ion yang mana? Macam tadi, iaitu logam dan bukan logam, iaitu B. Jawabannya adalah B. Kenapa A bukan? C karbon bukan logam, Cl bukan logam. Jawapan C, karbon bukan logam, O bukan logam. D, nitrogen bukan logam, hidrogen bukan logam. So jawapannya adalah B lah. Kombinasi antara logam dan bukan logam. Macam mana kita tahu? Sebab dia sebatian ion. Kenapa kita kata dia sebatian ion? Sebab dia boleh kondaksi elektrik. Sebatian kovalen tak boleh. Nombor 7. Menunjukkan susunan elektron sebatian terbentuk antara P dan Q. Cuba tengok. Kalau P dan Q macam ni, okey, dia sebatian pertama, sebatian ion ke kovalen? Okey, tanya. Ion ke kovalen? Ni. Kovalen nak ni. Ini adalah kovalen. Jawab sendirilah, bagi cepat sikit. Ni adalah kovalen. Kenapa? Sebab ini dia berkongsi elektron. Boleh nah? Merupakan sebatian ionik. Salah. Ni silap ni nah. Ni sebatian ion, tak ada nik. Okey. Sebatian ion, salah. Terbentuk melalui ikatan kovalen. Betul, sebab dia berkongsi elektron. Takat didih tinggi, salah. Ion tinggi, kovalen rendah. Terbentuk melalui perpindahan elektron, salah. Sepatutnya dia terbentuk melalui perkongsian elektron. Jadi jawapannya adalah B. Okey. Nombor 8. Menunjukkan nombor proton bagi beberapa unsur. Antara pasangan berikut manakah bertindak balas membentuk sebatian ion? Sebatian ion lagi. So kita kena cari logam versus bukan logam. Macam mana nak tahu logam bukan logam? Kita buat susunan elektronnya. Kalau P ada 11 proton, 11 juga elektronnya. 2, 8, 1.
Kumpulan satu ni, logam ni P ni. P ni kumpulan satu, logam. Q 2, 8, 2. Ni juga adalah logam. P pun logam, Q pun logam. Maka untuk sebatian ion, jika P dengan Q salah, dah boleh potong lah. Kalau P dengan Q salah, sebab dua-duanya adalah logam. R 2, 8, 6. Ni bukan logam. Kalau ada ikatan antara R dengan P atau R dengan Q, betul. R dengan P, R dengan Q. Ada tak? Ada tak? Yang ni betul. Okey. R dengan P atau R dengan Q. Kenapa P dan S salah? Sebab S ni 2, 8, 8. Bila sudah ada 8 elektron valen, ini adalah kumpulan 18. Kumpulan 18 adalah stabil. Dia tidak akan bertindak balas dengan unsur lain. Tidak akan membentuk sebatian. Jadi kalau dia buat sebatian yang ada S, unsur kumpulan 18, ni memang salah. D jawapan dia. Okey, berapa soalan lagi ni? Banyak lagi ni. Pukul 5 lebih lah. Okey, kita berhenti sampai nombor 10 lah ya. Boleh ya? Sampai nombor 10. Boleh. Lepas tu kita sambung. Next perjumpaan ni kita terus jawab soalan je lah. Okey ya? Okey. Okey, tapi nanti bolehlah try jawab dulu. Senang bila dah bincang nanti ada benda yang nak ditanya. Okey, rajah menunjukkan simbol dua unsur. Huruf PQ simbol sebenar. Bukan. Antara berikut manakah ciri sebatian? Kita tengok macam tadi juga Tengok pada nombor proton dia, kita buat susunan elektron. Jadi P 11 nombor proton, elektron pun 11, 2, 8, 1 logam. Q 8 proton, maksudnya 8 elektron, 2, 6, bukan logam. Bukan logam. Kalau kita nak bentukkan sebatian, P sebab ada 1 elektron valen, P akan bercas positif 1. Kenapa? Sebab 1 elektron valen ni akan dikeluarkan. 1 keluar, positif 1. 2 keluar, positif 2. Okey. Q pula 6. Jadi dia akan terima nanti 2 elektron. So akan membentuk Q bercas 2 negatif. Kita cross. 2 kat sini, 1 kat sini. Formula terbentuk adalah P2Q. Jadi jawapan C dah boleh pangkah. Sebab apa? Dia PQ je. Okey. Sebatian ion terbentuk, betul? Sebab P ni adalah logam. Q adalah bukan logam. Okey. B. Sebatian kovalen terbentuk. Salah. Ni dah salah dah. Okey. Sebab logam bukan logam. Sebatian tidak larut air. Salah. Sebatian ion larut air. Jawapannya A. Okey. Last. Nombor 10. Rajah menunjukkan struktur molekul air. Manakah antara berikut salah tentang molekul tersebut? Okey nah. Ni H2O. Okey, kita tengok salah. Tiap atom hidrogen menderma, potong tu, salah terus. Sebab apa? Ini bukan pemindahan elektron, ini perkongsian elektron. Jadi derma terima terus salah. Okey, ini adalah perkongsian. Atom oksigen berkongsi, ni atom oksigen berkongsi 2 elektron dengan 2 atom hidrogen. Betul tak 2 atom hidrogen? Betul. Betul tak 2 elektron dari oksigen? Betul? Ni hak hitam pertama, ni hak hitam kedua. Elektron ni, simbol hitam ni elektron oksigen. So dia guna 2 elektron dia, share 2 elektron, berkongsi 2 elektron dengan 2 atom hidrogen. Betul? Satu ikatan kovalen tunggal terbentuk. Salah. Kenapa? Ini satu ikatan kovalen tunggal. Ni ada satu lagi. Maksudnya ada 2 ikatan kovalen tunggal. Bukan satu. Dia ada 2 sepatutnya. Satu ni yang salah. Sepatutnya 2 ikatan kovalen tunggal terbentuk. Kenapa tunggal? Sebab sepasang yang berkongsi. Jadi tunggal. Okey. Atom hidrogen dan oksigen mencapai elektron oktet yang stabil.
atom hidrogen dan oksigen mencapai elektron oktet yang stabil. Oktet ni apa dia? 8. 8 hanya betul untuk oksigen. Oh betul. Tapi hidrogen adalah bukan oktet. Untuk hidrogen dia adalah duplet. Kenapa duplet? Sebab 2 sahaja. Maka 4 pun salah. 3 salah. 1 salah. Yang betul 2 je. Ada ke pilihan jawapan 2 saja? Oh, tak ada. Kenapa tak ada jawapan ni? Tak tengok. Dia kata yang salah. Oh, dia nak yang salah. Sorry. Dia nak yang salah maksudnya 1, 3, 4. Dia nak yang salah. Tu lah. Cikgu pun kadang-kadang silap juga. 1, 3, 4. 1, 3, 4. B lah jawapan dia. Okay. Lalu orang nak cari hak betul. Itulah kadang-kadang tertipu dengan soalan macam tu lah. Orang cari hak betul, dia nak hak salah pula. Okay, so 1, 3, 4. Okay. So next, okay, ngam-ngam lah. Habis soalan objektif hari ni. Next, kita bincang soalan struktur. Dekat soalan objektif tu, kalau perasan pun, ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam, tak ditanya sangat lagi tu. Okay, rasanya insyaAllah ada dekat soalan-soalan struktur ni. Nanti kita tengok, kalau tak ada, kita cari soalan yang tanya tentang datif-datif ikatan hidrogen tu nanti. Okay lah? So insyaAllah kita sambung dekat kelas seterusnya nanti. Perjumpaan seterusnya. Okay. Ada nak tanya sebelum kita stop? Rasanya Ali tu lagi banyak tak faham tu sebenarnya. Okay, sebab jadual berkala tu tak lepas lagi. Okay, tapi boleh ulang-ulang tengok lah sebenarnya. Sebab sebenarnya dia macam bukan ada konsep nak kena kira ke apa ke. Dia cuma nak bagi faham. Tu je. Okay. Okay, Kak Bakis ada nak tanya? Tak ada. Tak ada lah. Setakat ni okey ya. Jadi kalau boleh tak? Boleh tak nanti next punya session Kak Bakis share screen. Contohnya Kak Bakis jawab soalan structure tu, snap, ambil gambar, masukkan dalam Telegram ke, masukkan letak dalam Word ke, PowerPoint ke, share screen. Biasa tak share screen? Biasa. Biasa boleh kita tengok jawapan nanti ya. Okey, satu lagi, hari tu duduk sembang dengan memakcik. Kak Bakis ada download apps Microsoft Teams tak? Dekat handset ke? Sekarang ni pakai handset ke, pakai tablet ke, pakai laptop ke? Laptop. Kalau pakai laptop lagi cun. Ada gadget ataupun peranti hak pen tu tak? Q1 ke apa benda tadi? Satu lagi dia banyak benda hak boleh pakai pen tu. Pen dia apa? Pen lah. Dia pakai pen. Sebab kalau Microsoft Teams, kita boleh share screen dengan share whiteboard. Jadi kita kat sini boleh tulis, Kak Bakis kat sana pun boleh tulis pada whiteboard yang sama. Ada tak lagi Microsoft Teams? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, cuba tanya-tanya Mama dengan Baba juga. Kalau mereka tahu, boleh masukkan Microsoft Teams dalam dalam laptop tu. Nanti kita boleh buat kerja macam seolah-olah duduk berdepan lah. Kak Bakis tulis, Ali tulis, Cik pun tulis juga. Dekat whiteboard, macam whiteboard. Sama-sama boleh pakai tulis kat situ. Okay, nanti tanya. Okay, kalau ada, lagi senang. Kita pakai Microsoft Teams pula, tak pakai Google Meet ni. Okay, so insyaAllah kita jumpa kelas berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.